Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, malam ini kita akan berkongsi berkenaan dengan hakam. Bagaimana solusi uh, bagaimana solusi kalau suami tidak mahu menceraikan isteri. Jadi kena tahulah dia punya solusi tu, sebab banyak uh, yang nak bercerai tapi dia tak jadi nak bercerai sebabnya dia kata suami dia tak nak ceraikan dia. Jadi dia ingat tak boleh dah lah, tak boleh nak teruskan dia punya tuntutan dia tu. Sebenarnya boleh, ada cara dia. Nanti kita akan ke udara dengan ahli panel hakam sendiri yang akan menerangkan. Okey. Sound kuat sangat rasanya. Sound kuat sangat rasanya. Sound kuat sangat rasanya. Assalamualaikum.
Clear tak? Kita menunggu ahli panel kita untuk berkongsi berkenaan dengan hakam. Mesti tuan-tuan puan-puan tak tahu apa tu hakam. Betul? Cerai memang ada pada talak pada tangan suami. Memang itu hak mutlak suami. Tapi wanita juga dia ada kuasa yang diberikan oleh mahkamah lah dengan kebenaran mahkamah. Okey. Nanti untuk mengikuti dengan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan ahli panel kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi bising sikit. Awi dengar tak? Bunyi bising lah. Dengar tapi bising. Kejap. Dengar bising tak? Hello? Saya tak dengar pula Cik Suhalmi punya. Sebab Cik Suhalmi mute. Okey. Dengar tak saya punya suara? Okey. Okey, dengar. Tapi ada dengar sound yang tak sedap sikit. Betul ya. Okey, sekejap tuan-tuan dan puan. Kita ada masalah teknikal sedikit. Macam mana, apa khabar semua? Tempoh PKP nak menjangkau sebulan ni. Sound bingit sikit. Okey, Cik Suhaimi. Bunyi tu dah tak ada dah. Tapi sebabkan Cik Suhaimi mute suara tu, jadi terus tak ada bunyi sound langsung dah. Hello, Assalamualaikum. Cik Suhaimi. Inilah dia kekurangan kalau kita live online ni. Nak berkongsi secara depan-depan, kita tak dibenarkan keluar. Jadi kita gunakan satu alternatif lain. Kita berkongsi dalam online lah, media sosial yang ada. Tapi kekurangan ni yang inilah. Macam saya semalam pun live, macam-macam juga masalah teknikal. Okay. Audio test. Okay, clear, dengar dan tak ada bunyi dah. Ada bunyi dah. Okay. Sorry. Okay, Alhamdulillah. Okey. Okay. Okay, apa khabar Cik Suhaimi? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dah makan dah? Makan tu dah makan dah tadi. Dah makan dah. Makan dah macam mana situasi bila PKP yang keberapa dah ni, dekat sebulan ni? Itulah sabar menunggu dugaan je lah sebulan ni. Hari ni 28 hari dah kot rasanya. 28 hari. Ya Betul. Banyak terkurung kat rumah je lah. Yalah, tapi tak apalah. Sambil terkurung kat rumah tu, kita berkongsi jugalah ilmu pada masyarakat awam, kan? Okay, boleh Cik Suhaimi? Boleh. Okey Cik Suhaimi, sekarang ni kita menghadapi satu situasi yang mana kalau tak kerana dalam tempoh PKP ni pun,
Sebelum tempoh PKP ni pun rata-rata wanita di luar sana yang bergelar isteri ni, dia lebih cenderung kepada nakkan persetujuan suami untuk menceraikan dia. Okey, bila mana suami ni dia enggan menceraikan isteri ni, jadi si isteri dah patah harapan dah. Jadi terpinga-pinga lah, patah harapan, dan dia terus putus asa, dah tak tahu nak jalan, cara jalannya macam mana. Jadi macam mana cara dan solusinya bagi situasi isteri ni tadi, bagi pandangan Cik Suhaimi selaku ahli panel hakam tu sendiri. Hakam tu apa sebenarnya? Boleh Cik Suhaimi terangkan pada masyarakat awam sekarang ni yang mungkin sedang menonton. So maknanya dalam situasi sekarang ni pihak suami enggan bekerjasama lah. Ya, betul. Okey. So kepada yang mendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rabiatul lah. So rakan perjuangan saya, rakan sekolah, rakan sekuliah. Rasa di College Universiti dulu. Okey, dalam situasi yang dimaksudkan tadi, apabila si suami tidak memberikan kerjasama sepenuhnya, memang ini satu dilema bagi pihak isteri lah. Pihak isteri yang mana ini mewujudkan keadaan gantung tidak bertali. Okey, so bila gantung tidak bertali ni, masalahnya memang beri kesan psikologi pada isteri. Dalam sistem kata mahkamah psikologi yang macam mana tu? Contohnya dia bagi tekanan pada isteri. Maknanya kalau kita tengok sekarang, bila si suami enggan beri kerjasama dalam urusan penceraian ni, nak mohon cerai ni, sebenarnya si isteri ni dia macam-macam. Ada kali dia putus asa, maknanya memang itu matlamat. Kalau kata kadang-kadang ada yang suami yang degil apa, yang enggan beri kerjasama ni, memang niat dia macam tu, dia nak menyusahkan keadaan. Okey, jadi dalam Islam dia tidak benarkan perkara ini berlaku. Sebab sekiranya perkara ini berlaku, sebab si isteri akan mengalami tekanan. Maknanya pengalaman saya sendiri pun kadang-kadang bila memberi kaunseling, ada PM saya sendiri, situasi yang dia ceritakan, memang orang kata si isteri ni dia dalam dilema. Mana dia nak teruskan ke proses ini ataupun dia nak berhenti meneruskan proses. Okey. Jadi keadaan semasa ataupun dalam sistem orang kata perundangan kita di Malaysia ni, kita ada konsep hakam ataupun panel hakam lah. Kita panggil lah. Okey. Jadi dalam hakam ni, apa yang dimaksudkan dengan hakam ni? Okey, hakam ni dia timbang tara. Dia satu proses timbang tara yang mana dia diwujudkan. Yang pertama dia ada dua. Hakam keluarga dan hakam panel. Okey, so dua-dua ni dia ada fungsi dan peranan masing-masing. Okey, jadi bagaimana hakam ni berlaku ni? Cik Suhaimi boleh terangkan? Okey, so hakam ini berlaku apabila proses yang telah lama berlaku, perbicaraan yang berlakulah sebelum ni, terkesan cerai daripada pihak isteri, tidak ada kerjasama, kes ini berpanjangan. Jadi biasanya mahkamah akan bawa kes ini kepada Jawatan Kuasa Pendamai. Okey. So, selepas anda Jawatan Kuasa Pendamai itu gagal, dia akan pergi ke Jawatan Kuasa dia akan pergi ke hakam keluarga.
Okey. Hakam keluarga bermaksud? Jadi selepas hakam keluarga ni, hakam keluarga ni dia dilantik oleh ahli keluarga ataupun rakan karib pasangan tu. Okey, contohnya si suami melantik kawan dia. Okey, ataupun ahli keluarga dia yang terdekat yang tahu situasi dia ni. Okey, jadi si isteri dia lantik pula ahli keluarga dia. Yang tahu tentang masalah rumah tangga dia. Tapi hakam ni mesti dilantik seorang lelaki. Dia tak boleh orang perempuan jadi hakam. Wajib lelaki Wajib lelaki. Macam kalau hakam Negeri Sembilan wajib lelaki lah. Kalau JKP boleh lantik perempuan sebagai wakil. Tapi kalau adalah hakam dia nak wakil daripada seorang lelaki lah. JKP tu apa tu Cik Suhaimi? Boleh terangkan? Dia JKP dipanggil jawatan kuasa pendamai yang mana biasanya hakim akan memerintahkan pasangan mencari wakil daripada ahli keluarga dia, lelaki atau perempuan untuk bincangkan masalah yang dihadapi dan mencari jalan solusi lah. Biasanya jawatan kuasa pendamai ini dilakukan di hadapan pegawai agama lah. Okey, jadi terus dia kena hantar laporan kepada mahkamah tu. Kalau biasanya laporan dia apa? Laporan tidak berjaya. Biasanya laporan tentang situasi pasangan tu boleh ni didamaikan ke tak capai kata persetujuan ke apa semua. Jadi dibawa kepada mahkamah. So kalau mahkamah tengok tak ada jalan penyelesaian, dia akan lantik hakam keluarga lah. Jadi biasanya hakam keluarga ni dia tidak ada kuasa penuh. Hakam tidak ada kuasa penuh. Contohnya si hakam suami dia boleh melafazkan cerai bagi pihak suami dengan kebenaran si suami itulah. Kalau si isteri pula hakam dia boleh menerima lafaz cerai tersebut ataupun menentukan kadar talak lah ataupun kuluk lah. Dia tak ada kuasa penuh. Sekiranya hakam keluarga itu tidak berjaya, hakam ni kena melaporkan pada mahkamah juga pada tarikh yang ditetapkan nanti. Okey, kalau tidak berjaya barulah hakam panel akan dilantik. Okey, maknanya dia daripada tuntutan isteri ni tadi berapa step nak sampai ke hakam panel ni tadi ni? Okey, dia biasanya dia tengok pada mahkamah lah. Kita akan pergi ke jawatan kuasa pendamai. And then dia akan pergi ke hakam panel, hakam keluarga. Kemudian pergi ke hakam panel. Kadang-kadang hakam keluarga dia dua kali. Maknanya contohnya hakam keluarga itu gagal pertama. So mahkamah lantik hakam keluarga kali kedua. Okey. Jadi dia jadi dua kali lah. Kalau dua-dua ni kita boleh kata sepakat terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan ni. So dia pergi ke hakam panel. So dia maknanya dia ambil masa juga lah. Tempoh dia berapa lama tu nak sampai tahap biasanya lah dalam 3 bulan ke 4 bulan juga. 3 bulan sebab dia kena selesaikan step by step tu dulu. Tak lama lah. Sebab dia kena selesaikan step by step. Tak lama lah. Dia step by step dia kena selesaikan. Tak lama lah. Dia step by step dia kena selesaikan. Jadi bila dah sampai tahap hakam panel tu, okey. Bila sampai ke tahap hakam panel dia ni berkuasa penuh. Maknanya dia diberi kuasa oleh mahkamah untuk menentukan
untuk menentukan status rumah tangga ni dibubarkan ke ataupun nak diteruskan. Sekiranya hakam mendapati ia perlu dibubarkan, maka dia boleh membubarkan perkahwinan itu setelah mendengar penjelasan dua pihak lah. Biasanya dalam sidang majlis tahkim, kita panggil majlis tahkim ni, dia ada kita panggil sesi tahkim lah. Maknanya jadi dalam jadi bila dah sampai tahap ke panel hakam ni tadi, macam mana hak si suami ni tadi? So hak si suami, contohnya hak si suami yang dimasukkan mungkin biasanya suami dia dengan ego dia kata kuasa talak di tangan aku. Betul. Ada orang boleh menceraikan semua kan. Betul. Itulah dilema. Bila sampai ke hakam panel ni, kuasa tu dah tak ada dah. Semua kuasa penuh di tangan hakam. Hakam panel sahaja. So kalau hakam kata dia dengar penjelasan kedua-dua pihak, dia kata rujuk pihak perkalian berpanjangan ni, maknanya hakam boleh putuskan sekiranya masalah dia berpunca daripada suami, maka hakam boleh menceraikan dengan talak lah. Kalau berpunca daripada isteri, hakam boleh memutuskan dengan cara jadi hakam ni siapa ni hakam ni? Kalau berpunca daripada isteri, hakam ni dia kalau macam saya katalah hakam keluarga, dia dilantik oleh ahli keluarga. Kalau hakam panel pula, hakam panel dia dilantik oleh majlis agama. Majlis agama Jadi bukan sebarangan orang lah hakam panel ni. Ya, bukan sebarangan orang lah. Mungkin setengah orang petikaikan apa hakam ni kan, bukannya hakim, bukannya pegawai tinggi, untuk dilantik sebagai hakam tu, dia kena melalui proses dia sendiri. Dia ada interview dengan para hakim, dia ada interview dengan wakil majlis agama, sampai dia tahap dia diberi dia dah lulus, baru dia diberi tauliah sebagai pena hakam. Pena hakam ni orang kata wakil kerajaan lah, wakil kerajaan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi sebelum sampai tahap kepada nak hakam buat keputusan tu, boleh ke pihak-pihak ni memilih sendiri panel hakam ni? Manalah tahu dia kenal kan? Boleh ke? Kalau untuk hakam keluarga, yes, dia boleh pilih siapa orang dia nak. Tapi kalau hakam panel, kalau mahkamah katakan hakam keluarga dipecat, tidak berjaya, lantikkan hakam panel. Jadi waktu kat luar tu dia dah pilih dah. Ada senarai nama, you pilih siapa. Waktu tu dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun siapa hakam tu. Hakam pun tak tahu. Maknanya hakam ni macam terpencil lah. Terpencil. Tapi dia akan jumpa hakam tu pada hari sebutan tu. Hari baca wakalah tu. Dia tetap kena wakalah lah. Maknanya kira dia hakam akan membaca wakalah lah. Maknanya dia ambil kuasa penuh. Maknanya mahkamah akan beri kuasa penuh kepada hakam untuk menentukan pada hari itu. Jadi kalau hakam panel tadi mengambil kuasa penuh, macam yang Cik Suami cakap tadi, adakah benar macam yang segelintir tanya, maknanya suami ni dah hilang kuasa dah lah, kenapa pula hakam pula yang menceraikan isteri saya? Boleh tak jelaskan kat situ, ada apa-apa peruntukan ke daripada sudut undang-undang yang Cik Suhaimi
Boleh jelaskan? Kalau ikut dalam kaedah hakam ada contoh negeri Sembilan. Okey. Mahkamah memberi kuasa penuh kepada hakam untuk menentukan perkahwinan ni perlu dibubarkan ataupun diteruskan. Memang ada klausul asas dalam kaedah ataupun dalam kaedah hakam tu memang ada. Maknanya hakam ni berkuasa penuh. Yang mana hakim tidak ada kuasa tu. Maknanya waktu sebutan hakam ni tadi, hakam panel ni, dia yang akan menceraikan, melafazkan macam tu. Ya, betul. Hakam panel akan melafazkan cerai tu. Okey. Contohnya boleh bagi tahu bentuk dia. Okey, contohnya macam ni. Suami isteri ni dia bergaduh. So, maknanya hakam dengar. Okey. So maknanya mungkin setengah orang ni dia berpandangan hakam tu macam peguam dia. Okey. Tak. Hakam ni dia mendengar ada dua pihak. Okey. Bila selesai je majlis tahkim, dia ada pertanyaan silang semua. Hakam suami akan tanya isteri, isteri akan tanya suami pula mana dia ada permintaan silang dia. Okey. Jadi lepas dia dapat tu, hakam ni akan dua hakam yang dilantik ni, hakam suami dengan hakam isteri ni, dia akan berbincang. Okey, perkahwinan ni macam mana? Pasangan ni macam mana? Kita nak damaikan ke nak bubarkan? Biasanya lah. Okay. Sampai ke panel hakam, perkahwinan itu dibubarkan. Jarang didamaikan. Jarang Jarang. Dalam okey, kalaulah dalam bila dah sampai tahap ke panel hakam tu tadi, si suami masih tetap juga dengan pendirian dia tak nak bercerai, tak setuju untuk bercerai. Jadi ada apa-apa cara lain lagi tak yang boleh dicadangkan oleh ahli panel ni, panel hakam ni tadi? Okey, so kalau dia macam ni kan, macam saya katalah, bila masuk ke panel hakam, so suami memang dah tidak ada kuasa apa-apa dah. Pujuk rayu pun tak boleh dah. Tak ada pujuk rayu, tak ada apa-apa, memang tak ada langsung. Kalau hakam bila suami akan tahu keputusan waktu hakim panggil untuk baca keputusan. Waktu tu lah hakam suami dia akan bentang kepada yang Arif sekian mana pasangan ini tidak boleh didamaikan, didapati wujudnya syikok berpanjangan, maka kami hakam berpandangan pasangan ini perlu berpisah. Okey, jadi hakim akan bagi tahu pada hakam suami. Okey, hakam bila lepaskan cerai tersebut. Okey, apa bentuk lafaz tu tadi tu? Lafaz maknanya dia ada wakaf, dia ada apa dia kata ada panggil guideline lah macam tu ke guideline dia lah dengan ini saya hakam bagi pihak suami menceraikan isteri dengan talak satu. Jadi waktu tu hakam isteri akan bangun, dia akan terima. Dia ada ijab kabul jugalah. Dia ada terima dia. Okey. Maknanya setujulah. Biasanya dia hakim kata okey lah. Okey, macam mana pula kalau tebus talak? Betul, tebus talak tu. Okey, tebus talak biasanya si suami tak nak bercerai, isteri yang nak bercerai. Okey, so jadi hakam akan membuat perceraian melalui tebus talak lah. Okey. Kadar semua ditentukan oleh hakam ataupun persetujuan bersama. Jadi kadar ditentukan oleh hakam
ataupun persetujuan bersama lah pasangan tu. Okey, kalau yang ditentukan oleh hakam ni berapa kadar dia kebiasaannya? Dia ada guideline ke ataupun tak ada. Macam mana? Tak ada. Semuanya hasil daripada perbincangan juga. Hasil perbincangan atau keputusan hakam tu. Biasanya hakam akan tengok pada berapa mas kahwin dia lah. Hakam tendek lah praktis lah. Kita tengok pada berapa kadar mas kahwin dia lah. Okey. Kalau jadi nak sikit lah mas kahwin dia mahal sikit lah. RM8 ribu. Kena ikut yang itulah kan. Kena ikut yang tu menangis juga. Okey. Jadi kalau nak sampai ke tahap panel hakam ni, dia ada syarat-syarat tertentu ke? Dia tak ada syarat. Maknanya dia perlu melalui proses yang ditetapkan tu. Proses yang tadi itulah. Contohnya ada situasi yang mana mahkamah suruh pergi ke hakam keluarga. Okey. Tapi dua pasangan ni dia tak ada ahli keluarga yang terdekat. Yang tahu masalah dia nak terus ke hakam panel. Okey. Maknanya dia boleh pergi ke hakam panel lah. Okey. Ataupun pasangan biasanya orang warga asing memang dia tidak ada wakil keluarga kat sini. Okey. Jadi bila di majlis hakam keluarga dia boleh mohon hakam panel untuk menjadi hakam dia lah. Boleh hakam yang sama. Hakam yang sama cuma kuasa dia berbeza lah. Kalau dia berada di hakam keluarga, dia kena ikut proses hakam keluarga lah. Okey. Tapi pernah macam mana kalau daripada awal tuntutan sehinggalah kita tak tahu dia peringkat mana, tapi sehingga ke keputusan si suami ni tak pernah hadir, tapi serahan semua memang dah sempurna lah, cumanya waktu perbicaraan tu tak pernah hadir. Macam mana situasi tu? Boleh ke hakam panel take over? Okey, so untuk biasanya selalu berlaku lah. Yang mana si suami ni dia kata aku nak pendingkan kes ni, aku tak nak datang apa-apa majlis. Apa yang ditentukan oleh mahkamah. Okey. Dia tak datang jawatan kuasa pendamai. Betul. Tak apa. Gagal. Dia pergi ke hakam keluarga. Dia tak datang juga. Tak apa. Teruskanlah kepada hakam panel. Okey, dalam hakam panel, dalam kaedah hakam, dia ada satu klausa yang mengatakan, saya cuba baca. Sekiranya suami atau isteri atau kedua-dua pihak itu enggan hadir dalam mana-mana prosiding majlis tahkim, keengganan itu tidaklah menyebabkan prosiding itu terhenti dan hakam boleh membuatkan keputusan. Kedua-dua pihak itu enggan hadir dalam mana-mana prosiding majlis tahkim. Keengganan itu tidaklah menyebabkan. Ini menunjukkan kalau si suami itu tak hadir sekalipun, hakam boleh. Itu Cik Syahmi rujuk di mana tu? Okey, so saya rujuk di kaedah hakam negeri 9. Hello. Ya, mana para viatul? Masih di talian Cik Suami? Ya. Okey. Tadi yang kata connection. Betul. Samalah juga. Okey, jadi mengikut kaedah yang Cik Suami bacakan tadi tu, maknanya keengganan suami untuk hadir yang tadi yang konon-kononnya tu talak kat kuasa dia tu tak relevan lah maksudnya. Betul. Okey. So maknanya kalau suami itu tak hadir sekalipun hakam boleh memutuskan. Okey, menarik. Jadi apa kelebihan pada hakam? Setiap keputusan hakam dia muktamad, dia tak boleh dirayu.
Dia tak boleh dicabar oleh di mana-mana mahkamah. Okey. Sebab itu hakam benda lah. Mana kalau hakam jadi gigit jari je lah si suami tu tadi gigit jari tiba-tiba si suami dapat surat mana perkara ni telah selesai kan. Waktu tu suami ada juga suami para suami WhatsApp personal saya yang mana ada nombor dia. Dia kata kenapa hakim boleh putuskan. Sebegitu. Sebenarnya yang memutuskan itu hakam. Hakim tak putuskan. Hakim mengesahkan keputusan hakam tu. Betul. Semaknanya isteri akan terlepas daripada gantung tak bertali. Itu je objektif hakam. Dia nak menyelamatkan rumah tangga daripada gantung tak bertali. Okey. Jadi dalam situasi macam ni yang mana panel hakam ni tadi boleh mengambil hak si suami ni tadi dalam kategori dalam syarat-syarat tertentu ni. Jadi apa cara untuk si suami ni nak mempertahankan lagi ikatan rumah tangga ni, sebab mungkin dia kalau tak sengaja pun mungkin dia ada dia teraniaya, contoh macam tu. Suami yang teraniaya, dia elok je bagi nafkah, okey sekian, okey, tapi tiba-tiba si isteri filekan tuntutan cerai ni tadi. Tiba-tiba dah masih berlaku lagi ke? Boleh guna pakai lagi ke panel hakam dalam situasi macam ni? Okey, sebab itulah dalam majlis tahkim tu yang dijalankan, hakam akan bertanya suami dan isteri. So hakam suami akan tanya suami, hakam isteri akan tanya isteri. Kemudian dia silang balik. Hakam suami akan tanya isteri. Hakam isteri akan tanya suami. Okey. Jadi waktu itulah selepas dah selesai semua majlis tu, dua hakam ni berbincang. Maknanya dia nak perkahwinan ni ada jalan nak diselamatkan, ada jalan nak diselamatkan. Okay, kalau ada bagaimana? Kalau ada, hakam akan maklumkan perkahwinan ni boleh diselamatkan. Jadi bila mana boleh diselamatkan, apa keputusan hakim tu tadi? Damailah. Berdamai, okey. Tapi macam saya katalah, sebab si isteri yang mohon, si suami tak nak. Waktu itulah tebus talak itu digunakan. Okey, tebus talak tadi. Hakam akan pertimbangkan dekat situ. Sebab kes dah lama, ada kesan pada rumah tangga, psikologi pada anak. So hakam akan putuskan, kalau you nak bercerai juga, you kena bayar kadar tebus talak. Okey. Waktu tu hakam yang tentukan berapa kadar yang sesuai. Okey, baik. Jadinya sekarang dalam situasi macam ni, si suami ni tadi lebih baik hadir lah, betul? Lebih baik hadir lah. Sebab sebab ketidakhadiran dia tu tak menjejaskan apa-apa pun, betul? Yes, betul. Pesanan saya pada para isteri yang buat tuntutan, kalau suami tak hadir buat penceraian, jangan bersedih dengan apa-apa, teruskan sahaja sampailah ke satu tahap panel hakam. Ya, betul. Waktu itulah menentu rumah tangga itu macam mana. Okey. Jadi bila dah tak macam mana ya? Kalau talak yang dilafazkan oleh si suami ni, dia statusnya adalah talak raj'i, betul? Betul. Okey, tapi kalau talak yang dilafazkan oleh panel hakam ni, dia kategori talak apa tu? Kategori lupa. Bagaimana tempoh edah isteri tadi? Macam mana tu? Kejap ya.
Okey, tuan-tuan, puan-puan yang mendengar ni, kalau ada apa-apa sebarang soalan, boleh ajukan ya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab lah. Mana yang ada kemusykilan, dilema, boleh direct tanya melalui live ni ataupun boleh direct PM WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Sekejap Wing, saya nak tengok sekejap takut salah jawab. Boleh. Jawab. Boleh. Okey, kalau ikutkan dalam kaedah, lafaz talak oleh hakam ialah talak bain. Talak bain, ya betul. Dia bain yang mana, bain ni kesan dia? Kesan dia maknanya dia tak boleh rujuk lah. Tak boleh rujuk. Okey, maknanya bain ni kalau kita boleh translate kan, kena nikah, kena akad yang barulah. Kena akad yang baru. Dah sia-sia, betul? Proses yang barulah. Betul. Okey. Jadi saya ada terbaca satu artikel yang kata betul ke hakam ni, panel hakam ni seolah-olah checkmate kepada kaum suami ni. Macam mana? Boleh bagi pandangan sikit tak Encik Suhelmi? Sebagai saya orang lelaki lah, sebagai seorang suami. Ya, betul. Kalau suami itu berkeras, yes, itu checkmate bagi suami. Sebab keputusan hakam panel dia tak boleh dirayu lagi. Okay. Mana tak boleh buat nak buat rayuan terhadap keputusan tu, tak boleh dicabar keputusan di mahkamah. Maknanya checkmate terus. Maknanya kira perkahwinan itu memang kalau dibubarkan terus. Okey. Tak ada rayu, tak boleh apa-apa lagi dah. Tak boleh dah. Sebab tu bila hakam membuat keputusan, so hakam akan keluar dahulu sebelum suami dikeluarkan. Okey, kenapa tu? Apa dia punya hikmah dia tu? Apa dia punya motif tu? Okey, so ramailah saya dengar daripada hakam di Selangor yang banyak praktis hakam. Bila hakam melafazkan talak keputusan lah, so orang si suami ni dia tidak berpuas hati. Semula dia nak hakam lah, pada kata sampai nak bunuh hakam pun ada ni. Betul. Saya pernah lihat sendiri juga. Tapi itulah hakam yang mana dia datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Betul, okey. Jadi bila dah hakam ni menceraikan isteri ni tadi, okey, dia tempoh iddah bagi isteri ni tadi macam mana? Tempoh iddah dia untuk talak bain lah. Okey, maknanya kalau dia dah tinggal serumah, kena keluar lah. Tak boleh lah. Sebab dah tak ada istilah rujuk, betul? Tapi ada kes yang mana waktu majlis hakim tu berjalan. Okey. Si suami atau isteri pernah mengatakan suami ni pernah lapaskan cerai. Okey. Jadi macam tu macam mana tu? Majlis hakim akan terhentilah. Sebab nak kena selesaikan cerai balik lah. Dia kena tahan dia terbalik. Okey. Tadi kalau dah sampai ke tahap panel hakam, si suami tak boleh nak buat apa lagi dah, betul? Tak boleh. Tapi bagaimana pula kalau di pihak isteri ni tadi, bila dah sampai tahap ke panel hakam, tiba-tiba isteri ni lembut hati ataupun dia nak tarik balik kes tu. Macam mana situasi itu? Okey. So dia biasanya jarang lah berlaku kan.
Kalau berlaku macam mana? Kalau berlaku biasanya dalam majlis tahkim tu, Okey. kita akan tanyalah, kita bagi peluang takhir. Okey. Puan ingin teruskan ataupun hendak nak batalkan? Kena nak berdamai. Okey. Okey, jadi kalau nak berdamai, so nanti hakam akan buat dalam laporan dia, pasangan ini akan berdamai dan perkahwinan berjalan biasalah. So dia akan dimasukkan dalam mahkamah tersebut. Okey, dia cara perjumpaan pihak suami dengan isteri ni bersama dengan panel hakam ni, dia jumpa kat mana? Boleh terang macam suspend sikit. Jumpa kat mahkamah juga. Di mahkamah. Yes. Okey, dia akan diberikan satu tarikh. Satu tarikh dia hadir. Okey. And then dia macam proses suluh lah. Mana okay. dia ada bilik dia. Dia ada bilik khas dia. Itu maksud saya. Kalau nak buat kat luar boleh, tapi itu dengan kebenaran hakim. Okey, baik. Jaranglah buat di pejabat lah, di pejabat mahkamah tu lah. Okey, baik. Okey, menarik perkongsian yang Cik Suhelmi kongsikan tadi. Saya percaya sikit sebanyak boleh membuka minda para isteri-isteri yang kat luar sana, dan juga ilmu kepada suami-suami yang ada di luar sana. Okey, jadi sebagai ahli panel yang bertauliah, Cik Suhelmi, ada apa-apa pandangan ataupun nasihat, kata-kata akhir sebelum kita menamatkan sesi perkongsian kita malam ini? Okey. So bagi kata-kata akhir lah. Okey, so orang kata kalau pepatah Melayu berkata apa? Sedangkan lidah lagi tinggi kan pula suami isteri. Itu macam boleh nyanyi sikit tu. Boleh nyanyi tapi kan. Okey, so maknanya kadang-kadang isu pasangan nak bercerai ni terlalu remeh bagi saya. Kadang-kadang bila kita tanya sebab apa yang si suami anak mak, yang si isteri ni dia terlalu mengongkong, macam-macam lah. Maknanya terlalu jealous. Benda very simple. Kadang-kadang yang selalu menyedihkan sekarang ni pasangan muda yang banyak bercerai, yang ramai bercerai. Betul. Pasangan tua pun ada nak bercerai juga. Yang tua tu apa pula alasan dia? Remeh juga. Alah biasa lah dalam lama ni ada sekarang trend reunion apa sekolah-sekolah ya betul kan. Betul. Reunion ni bahaya sekarang. Bahayalah. Kadang-kadang bila dah tua ni ada isu macam-macam lah. Kadang-kadang bila kita orang lelaki pun tak lah nampak handsome kan. Macam kita dulu lah, waktu dulu nampak kurus kan. Bila dah nikah badan dah macam kutu badak kan. Tapi itulah maknanya kalau benda yang simple dalam rumah tangga ni jangan diperbesarkan lah. Dia macam saya selalu nasihatkan pasangan, saya kata apa dia rumah tangga ni ibarat kapal yang berlayar di tengah samudra yang ombak mengalun tu. Dia hanya ada seorang kapten dia menentukan arah tujunya. Dia tak boleh dua orang kapten. Tak boleh Tak boleh. Kalau kapten seorang kiri, seorang kanan, kapal tu tenggelam lah. Tapi walaupun seorang kapten tak ada nak leka juga. Ikut mentaki kapten, aku ikut cara aku. Mending kena tolak langsung. Macam Titanic pun boleh tenggelam, seorang kapten je. Ya, betul. Itulah perumpamaan saya nak bagi lah. So, nasihat saya pada suami, kalau betul nak bercerai semua tu jangan ego lah. Maknanya perlulah
kata nak gantung isteri tak bertali, aku tak nak datang, kan. Kemudian si isteri pun kalau nak mohon cerai pada suami, janganlah benda-benda terlalu simple pun nak bercerai. Kadang tak masuk akal pun permohonan perceraian dia tu. Tapi kadang-kadang sebab apa suami hidup dengkur. Ada juga macam cerai pun ada. So alasan kita untuk mendapatkan sesuatu lah. Okey. Cik Suhalmi ni ada yang PM bertanya soalan. Okey, dia tanya kalau sebelum sampai ke peringkat hakam, suami tak datang pun tak apa kan? Betul. Tapi betul ke untuk peringkat pertama waktu sebutan kes pihak suami perlu datang? Jika tidak, kes tak diteruskan. Apa boleh jawab tak Cik Suami? Okey, yang untuk prosedur mahkamah saya serah pada Awi nak jawab nantilah. Okey, boleh. Okey. So maknanya hakam kalau suami tak datang pun hakam tetap jalan. Okey. Maknanya kalau sebelum sampai ke peringkat tu maknanya biasanya mahkamah kata dia akan buang kes kan. So maknanya tapi kalau dah sampai ke peringkat hakam, waktu nak sebutan tu suami tak ada, dia tidak menghalang proses itu berjalan. Okey, tak menghalang kan, masih boleh diteruskan tapi ada syarat-syarat yang lain lah. Syarat dia bila sampai ke hakam panel dia. Okey, kalau suami tak datang 2-3 kali ke hakam panel. Okey, baik. Okey, insyaAllah terima kasih banyak di atas perkongsian Encik Muhammad Suhaimi Azhar. Mungkin daripada awal tadi ada masalah teknikal, sound semua tapi di peringkat akhir ni Alhamdulillah so far semua okey. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan sudi untuk berkongsi. Okey, nanti apa-apa lagi kita akan ke udara lagi insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Cik Suami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Itu sia perkongsian daripada ahli panel Negeri Sembilan Encik Suhalmi Muhammad Saufi. Beliau merupakan ahli panel yang mana apa yang dikongsikan sikit sebanyak membuka minda isteri-isteri, suami-suami di luar sana. Dan sebenarnya saya juga dapat banyak juga input daripada beliau. Sebabnya kita peguam syar'i yang membawa kes ni dia tak sama dengan situasi panel tu. Bila dah sampai ke tahap panel hakam tu tadi, peguam syar'i dia hanya boleh melihat kepada laporan yang diterima sahaja. Jadi kita tak boleh nak ambil tugas di situlah. Okey, baik. Untuk menjawab soalan yang ditanya, masa sebutan kali pertama pihak suami perlu datang atau tidak? Jika tidak, kes tak diteruskan. Okey, saya jawab sebagai seorang peguam syar'i, kalau di sesebuah negeri yang ada hakam ni tadi, kalau si isteri ni membuat tuntutan di bawah Seksyen 47 iaitu perceraian melalui persetujuan bersama ni, sekiranya serahan saman dan penyata tuntutan telah sempurna diserahkan kepada pihak defendant iaitu suami ni tadi, bila mana sempurna sahaja kes tu boleh diteruskan. Okey, tapi dia bergantung kepada hakim yang dalam bicara lah, sama ada dia boleh teruskan ataupun dia akan menasihatkan. Dan kita juga sebagai peguam, kita akan bagi cadangan kepada anak guam tadi, sama ada tarik kes, teruskan dengan tuntutan fasah ataupun tuntutan taklid, ataupun jika kita boleh bawa, kita kena isytiharkan dulu, kita kena bagi tahu Ya Arif
bahawa kes ini memang syikok telah pun berlaku. Syikok ini adalah satu kemudaratan yang berpanjangan yang telah dilalui lah oleh isteri ni tadi. Contoh seperti tekanan emosi, tekanan mental, fizikal yang dilakukan oleh suami terhadap isteri ni tadi. Jika mahkamah berpuas hati dengan keterangan yang diberikan oleh plaintiff ni tadi, isteri ataupun peguam syar'i isteri ni tadi, ke mahkamah boleh sabitkan memang wujud berlaku syikok di antara perkahwinan pihak-pihak tadi, dan bila mana syikok itu telah pun disabitkan, maka dengan kuasa yang ada oleh pihak mahkamah tadi boleh membenarkan kes itu terus berjalan. Maknanya dia terus melangkau kepada panel tadi ni, hakam panel hakam tadi. Okey. Dan situasi kedua pula, kalau segala bukti memang ada pada isteri ni tadi, boleh juga dicadangkan untuk si isteri ni menarik semula kes yang difalkan, yang Seksyen 47 tadi, dan terus falkan fasah. Sebab bila mana fasah ni, mahkamah memang akan dengar secara sebelah pihak terus, sekiranya si suami enggan juga datang. Okey, dengan syarat serahan saman dah pun sempurna. Bila mana dah boleh dengar sebelah pihak tu, memang akan terus sajalah jalannya. Okey. Okey, jadi hasil daripada perkongsian dengan ahli panel kita tadi, ahli panel hakam tadi. Jadi saya percaya sikit sebanyak dapat membuka minda isteri-isteri di luar sana, bila mana sebelum nak memfalkan tuntutan perceraian, tak kisahlah perceraian yang macam mana, tapi kita fokus kepada tuntutan perceraian Seksyen 47 dahulu. Andai kata si suami ni tadi enggan menceraikan isteri, jangan putus asa, jangan sedih-sedih, jangan rasa macam murung, sebab kita ada undang-undang kita yang mengadili isteri-isteri yang teraniaya ni melalui panel hakam tadi yang kita dah bincangkan tadilah. Okey, jadinya tak perlu nak berendam air mata, tak perlu nak mendengar kata-kata daripada suami tadi yang mana kononnya talak adalah mutlak milik suami. Jangan risau dah. Talak raj'i je yang mutlak milik suami tadi. Okey, talak yang bain, bain sugra apa semua tu milik isteri dengan kebenaran mahkamah. Okey, itu yang masyarakat luar sana terlepas pandang. Okey, jadi saya berharap perkongsian ini dapat dimanfaatkan dan dikongsi-kongsikan pada yang mendengar. Dan jika masih ada sebarang persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin ajukan, boleh sahaja direct personal messenger ataupun WhatsApp di page Rabiatul Adawiyah Ramli, dan boleh terus berurusan dengan saya di situ. Okey, dan sekiranya ada apa-apa cadangan tajuk ataupun cadangan ilmu-ilmu yang nak saya kongsikan pun tak ada masalah. InsyaAllah kita akan kongsikan. Okey, dan nasihat yang terakhir untuk si suami, kalau nak mempertahankan rumah tangga, datanglah. Jangan ego. Kalau dah terima serahan saman daripada isteri, datang je. Datang, pertahankan dengan bukti-bukti yang ada. Sekurang-kurangnya masyarakat ataupun diri sendiri tidak menyalahkan diri sendiri. Itu je. Kita nak puaskan hati diri sendiri, itu yang paling utama. Okey, dan make sure di saat ini, mana yang tidak bekerja, just stay at home,
sehingga PKP ini tamat. Dan kita sama-sama doakan agar COVID-19 berjaya dihapuskan dan rantaian COVID-19 juga berjaya kita cut lah. Kita putuskan rantaian COVID-19 berjaya untuk diputuskan. Okey, semoga sihat-sihat selalu dan ini sahaja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.